Tu kita kata dan lazim dan pasti daripada dimakan itu dimakan yang tersebut. Tersebut mana? Yang tersebut daripada Tuhan ialah mereka yang disembah dengan sebenar dan lazim bahasa ia Ta'ala terkaya daripada tiap-tiap barang yang lain dan berkandak kepadanya kepada Allah oleh tiap-tiap barang yang lain tu. Tadi tu. Dan lazim daripada dimakan itu, dimakan mana? Dimakan yang tersebut daripada bahasa Allah, Tuhan yang disembah dengan sebenar dan terkaya daripada tiap-tiap barang yang lain tu. Tak situ. Kemudian perkataannya daripada setengah daripada perkataan daripada perkataan musannif kita nakal daripada perkataan mata umul barahim. Tak silap ingat situlah. Kemudian perkataan mata ummil barahim kata la mustaghniyan an kulli ma siwahu wala muftakiran ilaihi. Baca muftakiran kena tambah alif tulis luar. Wala muftakiran ilaihi kullu ma adahu illallah. Aja. La mustaghniyan an kulli ma siwa wa la muftakiran ilaihi kullu ma adahu. Pasal bagi molek. Illallah. Tengok artinya. Arti daripada perkataan musannif katanya la mustaghniyan an kulli ma siwa. Tiada terkaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya dan tidak berhajatlah kepadanya kepada Allah. Kepada Allah ni kullu ma ada oleh tiap-tiap barang yang lain daripadanya illallah malaikat Allah. Apa artinya? Arti bagi qaulihi. Perkataan musannif la mustaghniyan ini tiada yang terkaya. Tak ada yang terkaya selain pada Allah, tak ada dah yang kaya. Hak yang boleh lepas sungguhlah pada hakikat. Adapun kita lepas-lepas nak orang pula. Kaya-kaya pun perlu pada orang. Kadang-kadang duit belana. Tapi tika kerja kena perlu ke orang. Nak akik tah, nak akik kawah, nak akik dapur, nak hisi dan bawah. Kena berhajat pada orang. Walaupun sebut kita tu kaya. Tapi kaya kita tak lepas daripada makhluk. Tengok orang kaya-kaya. Semua tu kaya. Tapi kena punya demo. Kena sewa demo. Kena minta tolong demo. Nak siar daging, siar gawa. Kaya dah kita. Orang panggil kaya. Sebab ya orang duit banyak. Nak beli gapo, nak gapo boleh belakang. Tapi kaya, ya bukan hakikat. Bukan sungguh ti lagi. Kadang-kadang satu ketika tu perlu kepada pertolongan makhluk. Pertolongan orang lain. Tengok. Kama dia yang katanya artinya gapo dia la mustaghniyan. Yakni katanya gapo dia tiada yang terkaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya. Yang lain daripada Allah. Perkara yang lain pada Allah Ta'ala tu ya tak ada terkaya. Tidak terkaya. Dagi pula dan tiada yang berkandak kepadanya kepada Allah oleh tiap-tiap barang yang lainnya yang lain pada Allah. Mana kata barang yang lain tidak terkaya daripadanya daripada tiap-tiap barang tu mana kata tiada yang terkaya daripada tiap-tiap barang yang lain dan tiada berkandak kepadanya kepada yang lain pada Allah tu oleh yang lain oleh tiap-tiap barang yang lain tu malaikan Allah. Nak royak kata tiap-tiap benda yang lain itu tak terkaya daripadanya dan tiada gapo dan tidak gapo dianya dan tiada berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lain daripada Allah malaikatnya. Dia tu berhajat, malaikatnya dia saat itu kena bertupu Allah, malaikat Allah. Faham ni? Jadi tiap-tiap benda lain tu tak kaya daripada Allah dan pula berkehendaklah tiap yang lain saat itu tidak berkehendak, malaikat berkehendak pada Allah. Tidak terkaya, malaikat dia saat itu nak kepada Allah. Faham tak makna dia tu? Makna bunyi belik sikit tapi nak yana. Nak royak kata tiada yang terkaya daripada yang lain daripada Allah dan tiada berkandaknya kepada Allah oleh yang lain tiap-tiap yang lain. Malaikatnya terkaya tak terlepas. Malaikat dia tu nak kepada Allah. Dia tu perlu kepada Allah dan dia berhajat pada Allah. Nak ayat tu benda yang lain daripada Allah semua tu berkandak pada Allah. Semua tu nak pada Allah. Tuan tak terkaya. Makna yang lain tak terkaya. Malaikat Allah yang kaya. Kamu saya sebut kata yang lain tidak terkaya, malaikat yang kayanya Allah. Dan pula sebut kata tidak berkandak kepadanya pada Allah, malaikat daripada tiap-tiap benda lain, malaikat dia tak berkandak, malaikat dia kananya kepada Allah. Sekali lagi surah. Makna belik sikit. Makna nak seorang nak kata tidak terkaya daripada tiap-tiap barang yang lain pada Allah. Malaikat yang kaya ialah Allah.
dan tidak berkanaknya kepada Allah oleh tiap-tiap barang yang lain. Ia tak berkanak, malaikat ia berkanak kepada Allah. Nak kata yang lain daripada Allah, daripada makhluk semua tak terkaya, malaikat yang kaya ialah Allah. Dan tidak berhajatlah yang lain saat itu kepadanya. Dan malaikat yang berhajat pada Allah. Pada yang lain tidak berhajat. Allah tak berhajat pada kita. Tapi semua kita manusia ni berhajat kepada Allah. Berkanak kepada Allah. Teman kata, malaikat Allah. Hak yang kaya sebenarnya, Allah. Yang berhajat sebenarnya kita. Tapi yang tak berhajat, yang tak perlu kepada mana-mana, ialah Allah. Ha, gitu. Dan bermula ini lazim. Bermula ini. Ini apa? Ini kata tiada terkaya, malaikat Allah yang kayanya. Dan tiada berkanak kepadanya oleh tiap-tiap yang lain. Malaikat yang berkanak, Allah Ta'ala tak berkanak. Malaikat yang lain itu berkanak pada Allah. Makna lazim mana? Dan bermula ini lazim. Lazim daripada mana? Allah tu yang kaya. Allah yang lepas. Dan yang lain semua berkanak kepada Allah ni. Tengok molek. Dan bermula ini enggak yang tersebut daripada tidak terkaya, daripada tiap-tiap yang lain. Malaikatnya Allah yang kaya dan tiada berkanak kepadanya oleh yang lain. Malaikatnya hak berkanaknya kepada Allah. Lazim tu. Gawa lazim saat itu menghimpung ia. Ia gawa. Menghimpung ia akan segala aqaid yang bergantung dengan Tuhan. Dan bermula ini lazim ni. Lazim kata Tuhan tu kaya. Dan semua makhluk tu berkanaknya kepadanya. Tak secara mereka. Dan bermula ini lazim ni. Mana? Yang kaya itu ialah Allah. Dan semua benda yang lain tu berkanak kepadanya pada Allah. Menghimpung ia. Ia apa? Ia ini lazim ni. Lazim apa? Lazim Allah Ta'ala tu kaya. Dan semua perkara-perkara yang lain tu berkanak pada Allah ni. Itu. Menghimpung ia ini lazim ni akan segala aqaid. Apabila sebut kata yang kaya ialah Allah. Semua benda lain berkanaknya kepadanya Allah. Tidak berkanak malaikat kepada Allah. Sebab tu Tuhan nama Allahus Samad. Tuhan yang tunggal. Allah apa? Qul huwallahu ahad. Tuhan yang tunggal. Tuhan yang satu. Tuhan tak ada balas. Nak kata guru ni tak boleh. Supaya ni tak boleh. Allahus Samad. Tuhan tepat tupu bagi orang. Tuhan tu kaya semua daripada makhluk-makhluk ini. Semua makhluk ni perlu pada dia. Dia tak berhajat pada makhluk. Lazim bagi kata Tuhan tu kaya. Dan semua makhluk ni, kainat ni perlu pada Allah. Berkanak pada Allah. Maka di situ ia timbul akan akidah. Segala akidah. Segala pegangan. Akidah mana perhati molek? Tak ada mudah ni. Yang bergantung dengan Tuhan. Apabila sebut tu, Tuhan hak daripada kalian la mustaghniyan an kulli ma siwa wala muftakiran ilai kullu ma ada illallah. Sebut kata yang kaya hak sebenar Allah. Dan sebut kata yang berhajat saat itu tidak berhajat malaikatnya kepada Allah. Lazim daripada Tuhan tu kaya dan berhajat semua makhluk ni kepada Allah. Arti kata situ menghimpungnya daripada lazim itu akan segala akidah yang bergantung atas. Mana akidah? Akidah yang 40 ataupun 20. Lawainya 20 jadi 40. Maka istighna'nya Allah Ta'ala itu. Itu pihak daripada. Jawab. La mustaghniyan. Tidak terkaya daripada tiap-tiap barang selain pada Allah. Dan tidak berhajat kepadanya pada Allah. Daripada tiap-tiap barang selain pada Allah. Malaikat Allah. Yang kaya Allah. Yang berhajat makhluknya. Ialah kena pada Allah. Karena di situ dia timbul satu sifat. Maka istighna'nya. Istighna' Allah Ta'ala. Tengok weh. Istighna' apa? Kaya. Terkaya Allah. Kita tak kaya. Kalau kaya kita tak sungguh. Kaya kita ada capuh. Kaya kita orang panggil kita suk. Kaya sekerak. Kalau kaya pun, kalau duit belana pun, satu ketika kita berhajat pada orang. Minta tolong sebuah cerita dah. Kalau tak ada nak buat keduri, tak apa. Dan bila anak nak menikah, anak nak berkahwin, contohkanlah. Contohnya, anak kita nak berkahwin. Kita kaya, duit belana. Kaya berdengung kita ni. Orang masyhur lah kapal tak kaya. Tapi hari nak menikah anak. Nak buat basah, nak berjamu. Ataupun nak buat basah mengukuh.
ataupun nak hiris bawang, nak hiriskan daging, semua kena perlu pada orang. Sebab tu orang panggil kaya kita kaya tak sungguh. Kaya kita bukan kaya hakikat. Kerana kaya kita perlu kepada orang lagi. Tapi kaya Allah, Allah Ta'ala kata, innallaha ghaniyun 'anil alamin. Tuhan kaya daripada langit. Tuhan kaya daripada ribut. Tuhan kaya daripada angin. Semua demo tu kena perlu pada Allah. Langit perlu pada Allah. Sikit pun walaupun 1 minit tak lepas daripada kudrat Allah. Bombing, sungguh kata ia besar tangan, ia perlu pada Allah, ia berhajat pada Allah, ia tak lepas daripada takluk kudrat walaupun seminit. Ni nak kata, benda lain semua tupu ke Allah. Patutlah dengan nama Allahus Samad. Maka apabila Allah Ta'ala tu bersifat dengan istighna, tengok. Arti istighna. Artinya maksud dengan istighna. Istighna daripada istaghna, yastaghni, istighnaan. Tu daripada musdar ba istaghna, yastaghni, ba istif'ala. Ba istif'al. Istaghna, yastaghni, istighnaan. Ba-nya istif'al. Artinya, arti istighna, terkayanya Allah dan terlepasnya Allah. Jangan duduk negara. Kaya dan pula terlepas daripada tiap-tiap yang lain pada Allah. Yang lain pada Allah. Itu melazimkan wajib apabila sebut kata Allah Ta'ala tu kaya. Allah tu lepas daripada semua yang lain daripadanya pada Allah. Semua daripada makhluk. Apabila sebut kata Allah saat ni tu lepas, melazimkan. Memastikan dan terikutkan wujudnya wujud Allah. Faham tak? Supaya ni. Apabila sebut ni gagak ni. Sebut kata gagak. Benda turut ke apa weh? Hiteh. Ya tak? Sebut kata kawah. Benda duk turut je gawak. Hiteh. Tu orang panggil melazim. Kara yang duk terikut. Kara duk tiket turut. Tapi kita nak kecek pada terhad tu. Tiket turut tu yang bunyi makhluk. Tapi kita cakap benda yang pasti, benda yang terikut. Sebut kata Allah bersifat dengan kaya. Bersifat dengan istighna. Kaya Allah daripada subah-subi. Kaya Allah daripada makhluk. Kaya Allah daripada tiap-tiap benda yang lain. Makna apabila sebut kata Allah tu kaya, benda yang terikut bagi Allah, wujudnya hakiki. Kidamnya kidam Allah. Dan bakatnya bakat Allah. Sebab tu. Dia sebut kata nak kagak, maka benda duk teruk, hitai. Apa ya tak? Dan apabila sebut kata manusia, gapo duk turut dia, boleh kecek lepas tu orang panggil benda yang terikut bagi manusia. Tu orang panggil benda duk terikut. Sebut kata manusia hidup, dia kena tubik suara. Supaya kita duk kecek ni, manusia duk kecek lain. Dalil kata hidup mana? Ialah melazimi dia tu menyawa dan pula bercakap lepas. Tu manusia. Itu perkara yang merekep, perkara yang melazimi. Sebut kata Allah Ta'ala bersifat dengan kaya, ketika ni perkara duk terikut dia, wujudnya hakiki. Kidamnya kidam Allah. Bangkanya bangka Allah. Mukhalafatu Ta'ala, maka melazimi selalu. Misal guna lagi. Misal kita tahu. Sebut kata, apa dia? Kan Win boleh nampak. Sebut kata gagak, hitai. Maka apabila sebut kata kapah, kabu, putih, perkara yang terikut. Ada kabu hitai? Adakah kapah tu hitam? Arafat pun jawi, duk nera, duk zuk apa? Sebut kata kapah, perkara melazimi dia ke apa? Perkara terikut. Perkara duk tiga tu, putih. Pada mata kapah lagi merah, tu kapah kena dakwak dah tu. Kapah kena darah tu nampak merah. Sebut kapah nampak kuning, ubat kuning dah tu. Tapi sebut kata kapah, perkara hak duk melazimi tiket tu je, putih. Sebut kata Allah Ta'ala bersifat dengan kaya, gapo dia berangkap? Perkara yang terikut, perkara melazimi, ialah ada Allah sebenar. Sedia Allah sebenar. Dan bakal Allah Ta'ala tidak kesudahan, itu orang perkara melazimi. Apa ni? Sebut kata kapah, putih. Sebut kata gagak, hitam. Sebut kata mutu, perkara melazimi, tayar 2 teh. Sebut kata kereta, melazimi dia tayar 4 teh kereta kabak. Tu perkara melazimi. Adakah kereta tak ada tayar berjalan boleh? Tak ada. Kereta mana ada tayar, tak ada tayar berjalan boleh? Ada kereta mana? Kereta gala. Kereta gala tak ada tayar kan? Kereta tak ada tayar boleh jalan. Boleh tak? Koyak boleh kira? Pada sebut kata manusia, pala putih. Ada pala manusia, pala putih. Hak rambut ubah. Tu melazimi dia. Sebut kata manusia,
Manusia pala hitam dah. Tengok lagi. Itu dia wujudnya dan kidamnya, kidam Allah dan bakanya, baka Allah Ta'ala. Wa lagi pula mukhalafatuhu Ta'ala lil hawadis. Mukhalafatu lil hawadis dan qiyamuhu binafsih. Dan wajib sama dan basar dan kalam dan kaunuhu sami'an dan kaunuhu basiran dan kaunuhu mutakalliman atah kau subuk sifat maknawiyah ni. Aku berlaku kata ni kaunuhu basiran, kaunuhu sami'an, kaunuhu mutakalliman atah faqara atah kau, yakni atah perkataan itu. Hal kada aku kata kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran nak situ ya. Aku berkata macam ni, aku berlaku di atas perkataan, atas perkataan subuk sifat maknawiyah, yakni kau yang menyabitkan ahwal. Gitu. Tengok. Allah Subhanahu wa taala, tengok dah Allah Taala. Allah Subhanahu wa taala kata tengok. Daripada perkataan la mustaghniyan an kulli ma siwa wala muftakiran ilai kullu ma adahu. Tengok. Jadi kita bicara hari ni sifat istighna. Tengok. Bahasa sifat istighna. Sifat istighna. Sifat istighna. Istighna'nya ta'ala. Nah. Istighna'nya ta'ala. Mana terkayanya Allah Ta'ala. Berarti mula. Nah. Wadalil nah. Ala istighna lillahi ta'ala lillahi ta'ala wa qauluhu ta'ala innallah nah bewa kana mang kana innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Cik molek radilah ni deh, mang. Apa-apa itu suruh naik, mang. In wa antumul fuqara. Kamu tu berhajat kepada Allah. Deh. Lagi pula nah qaulul matan. Kata musannif. Ni dalil istighna. Sama la mustaghniyan tulis molek. La mustaghniyan. So nak rasa. Suh ada nak sok mula ni. Ngopi ayak dia nak harap fit nak tahan ni kan. Tak nak ngaji menyanyi kok suh kok. Lepas budak tu Dia nak suh nak tahan ni. Nyanyi tak ada ngaji tak mau. Ayak dia deh. Harap fit tu nak tahan ni kan. Hidup luar tu apa. Tak ngaji sok mau rugi kok duk tunggu atas sore pakai dia kok. Lepas kalau nak mati ke mati Semai berekel mudah-mudahan lah tu mau tak rasa.
Dia gedok berekal ke. Wala muftakiran ilai. Kena jaga sokmo weh, kena jaga sokmo tu. Tok nebel duk kira dak tu Tok nebel duk sorak mo dah ni. Sorak-sorak mo lah sikit. Pasal dia dah lah ni ya musing dia ni. Tapi tengok takut makan celah ya. Mak nak ke mak? La mustaghniyan an kulli ma siwa wala muftakiran ilai kullu ma ada illallah. Nah, kaya makna kata tidak terkaya malaikat orang yang kaya sebenar malaikat Allah dan tidak berhajat padanya malaikatnya yang berhajatnya kepadanya kepada Allah. Makna semua makhluk ni berhajat pada Allah Taala. Ni dalil. Apabila Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan istighna, apabila Tuhan bersifat dengan istighna. Dengan istighna maka lazim baginya dan terikut baginya terikuti baginya gapo dia? Satu ni terikut baginya satu wujudnya hakiki dan wujudnya kamil dan wujudnya zatiyan. Dan pula orang panggil apabila Tuhan bersifat dengan gapo dia dengan istighna lazim Allah kidamnya. Kidam ta'ala sedia Allah Ta'ala yakni tiada permulaan bagi adanya. Bagi adanya. Dan apabila Allah Ta'ala bersifat dengan istighna mana bakonyo. Bakonyo bako Allah Ta'ala yakni kekalnya. Kekalnya kita tahu belaka dengan apa ingat. Kekalnya yakni tiada hari kesudahan. Kesudahan bagi adanya ada Allah. Bagi adanya ada Allah Ta'ala. Apabilanya setengah daripadanya lagi kita kata apabila Allah Ta'ala bersifat istighna yakni mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Lil hawadisi yakni pasti Allah menyalahi dan tak serupa makhluk. Tak serupa makhluk. Apabila sebut kata Allah Ta'ala tu menyalahi tak? Tengok. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala tu bersifat istighna, Allah Ta'ala tu apa? Mukhalafah lagi pula qiyamuhu ta'ala. Ngapa belah-belah dalam ni? Tulis ni ngapa belah-belah. Qiyamuhu ta'ala binafsih. Yakni ada Allah secara diri. Secara diri. Bermakna Tuhan tak berhajat kepada zat yang lain. Dan daripada Allah Ta'ala saat ni qiyamu ta'ala binunah. 1, 2, 3, 4, 5 ni. Berapa dah? Ni. Lagi pula wahdaniyah. Wahdaniyah yakni tunggal. Tunggal dan satunya, satu Allah. Satunya tu Allah.
Dan lazim daripada istighna lagi. Nah, istighna lagi nah. Dah satu nah. Kau dia. Kita kata lazim lagi nah. 7 qudrat. 8 iradah. 9 ilmu. 10 hayat. 11. Dah samuk basat kata gilah. 13 kalam. Ini lazim daripada Allah Ta'ala bersifat dengan kudrat dan bersifat dengan istighna. Faham daripada innallaha ghaniyun 'anil alamin. Dan setengah daripada manusia itu bersifat dengan apa? Allah Ta'ala bersifat dengan istighna dan pula iftikar. Nah, bagi Tuhan ada sifat istighna dan Allah Ta'ala ada sifat iftikar. Dan setengah padanya lagi kadang tak kalah. Kemudian bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu bersifat apa dia tengok? Tengok Allah Ta'ala bersifat dengan istighna. Istighna faham daripada la ilaha illallah. Dalam la ilaha illallah arti kata dalam la ilaha illallah. Kalau kita terjemuh maknanya tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dah, itu orang panggil terjemuh. Betul-betul. Kamu situ orang panggil tak panggilkan kalam, panggil kalimah la ilaha illallah. Dalam itu adanya 3 arti kata, ada 3 maksud daripada la ilaha illallah. Yang pertama sekali hakikat Tuhan. Hakikat Tuhan mana Tuhan yang disembah dengan sebenar. Yang kedua, mana kata Tuhan itu terkaya daripada semua makhluk. Tuhan terkaya dan terlepas daripada semua makhluk ini. Dan semua kejadian langit dan bumi ini, alam ini. Dan semua alam ini berhajatlah kepada Allah. Sebab tu setengah daripada kalam lagi. Allahus Samad. Ni sifat Allah kat mana? Sifat Allah dikata sifat iftikar. Istighna, cara istighna dulu. Istighna mana Tuhan itu lepas daripada subuh-subi dan Allah Ta'ala itu berperlulah kepada Allah, ialah segala makhluk ini kepadanya. Mana dalil di atas wajib istighna Allah? Dalil di atas pasti kata Allah Ta'ala tu kaya. Mana dalil? Qauluhu Ta'ala ialah permannya perman Allah Ta'ala. Ni dalil apa ni? Ni dalil nakli. Nama dalil nakli. Ni dalil namanya nakliyun. Dalil Quran. Dalil nakli. Mana? Dalil kata Tuhan bersifat dengan kekayaan. Lepas Allah Ta'ala daripada alam ini. Lepas Allah daripada langit. Tak ada tupu pada langit. Tak tupu pada bumi. Tak tupu pada malaikat. Tak tupu pada setan. Tak tupu pada jin. Tak tupu semua kepada makhluk-makhluk yang ada ini. Mana dalil? Innallaha ghaniyun 'anil alamin. Sesungguh Allah Ta'ala terkaya dan terlepas daripada alam. Alam ni maksudnya malaikat. Alam ni. Alam ini masuknya as-samawati. Alam ini masuknya al-ardi. Alam ini masuknya al-insu manusia. Alam kan? Sebut kata alam. Cuba kita kata alhamdulillahi rabbil alamin. Tuhan yang apa? Pujian-pujian itu sabit bagi Allah. Allah mana Rabbil Alamin, ay Murabbil Alamin. Mengkaka dan menjadi dan memiliki, mengkawali alam. Sebab kata ni, Innallaha ghaniyun 'anil alamin. Tuhan kaya, Tuhan lepas, Tuhan tak berajak, Tuhan tak perlu kepada alam. Sebab kata alam, masuknya malaikat. Sebab kata alam, masuknya langit. Sebab kata alam, kena ke bumi. Sebab kata alam, kena pada manusia. Sebab kata alam, kena ke jin. Sebab kata alam, kena bukit, bukau, cara, air sungai semua. Tuhan perlu kan kepada air? Dah, air laut. Air laut Tuhan tak perlu. Bahkan Tuhan jadikan akan air laut tu. Tu mana innallaha ghaniyun 'anil alamin. Dan kata lain lagi kata wa antumul fuqara. Ayat ni sungguh tidak ya tahu Tuhan kita bersifat dengan iftikar. Apa? Semua kita ni perlu dan berhajat kepada Allah. Kita semua berhajat pada Allah, tapi Allah tak berhajat kepada kita. Sebab tu Tuhan kata dalam Quran, wa antumul fuqara. Semua kamu ni berhajatnya kepada Allah Ta'ala. Sebab tu Tuhan sebut dalam surah Al-Ikhlas, Allahus Samad. Tuhan tu tempat tupu bagi segala makhluk ini, bagi kainat. Apa kata Imantib, kata bagi Musa kata, la mustaghniyan an kulli ma siwa, wala muftakiran ilaihi kullu ma ada illallah. Orang yang kaya tidak ada malikan Allah. Orang berhajat, orang yang perlu tidak ada malikan Allah ni tempat tupu bagi segala makhluk. Berarti molek. Kamu di apabila kita fikir mari. Apabila Allah dan apabila Tuhan bersifat dengan istighna. Allah Ta'ala bersifat dengan kekayaan. Allah Ta'ala bersifat dengan makna terlepas daripada segala makhluk. Apabila Tuhan saat itu bersifat dengan istighna, maka lazim dan terikuti baginya bagi Allah.
Apabila Tuhan tu bersifat dengan istighna, maka benda ni orang panggil terikut dengan sendiri, tersila dengan sendiri, melazimi sendiri, ataupun tiket turut bagi Allah Ta'ala sendiri, ataupun duk sabit bagi Allah lah. Sebut atau Tuhan kaya daripada semua lah. Subi daripada alam langit bumi, daripada bintang, bulan, matahari, Tuhan sama dah. Dan Tuhan terkaya semua. Apabila Tuhan terkaya, maka lazim bagi Tuhan. Maka pasti bagi Tuhan. Maka terikut nah bagi Allah Ta'ala. Apabila ia tu kaya, maka situ orang panggil tersila, tergama bagi kita orang mukmin, orang yang berakal nah. Tuhan wujudnya wujud Allah. Makna Tuhan hak kaya ni. Allahu ghaniyun ni. Allah, nama Allah dikatakan Allah ghaniyun. Sebut Allah ghani ni, Allah yang kaya. Sebut kita tak demo tu biar. Kita kata nak Abdullah tu kaya. Abdullah kaya, maka sebut kata kaya, lazim bagi dia tu duit bayar banyak, getah ya banyak, kebun ya banyak. Sebut tak? Dia mau kata tu Zakaria dalam kampung tu kaya sungguh. Dia sebut tak kaya, sila main dalam otak kita, tersila, tergama dan melazimi bagi dia perkara yang terikut bagi dia perkara tiket tu lah. Oh, dia harta banyak cerak ni. Dia duit banyak cerak ni, umur dia besar cerak ni. Getah lah ke umur dia tu banyak beratus-ratus dah. Tu bukan melazimi bagi Zakaria yang kaya. Sebut kata Allah Ta'ala yang kaya, Allah Ta'ala bersifat dengan istighna, maka perkara yang terikut dan terturut bagi Allah, melazim bagi Allah, pertama sekali adanya ada Allah hakiki, dan adanya ada Allah yang kami yang sebenar, dan adanya ada Allah Ta'ala pising zati. Dan apabila sebut kata Allah Ta'ala tu kaya, bagi Allah Ta'ala sedia kala, yakni tidak ada permulaan bagi adanya ada Allah. Sebut kata Allah Ta'ala tu kaya, maka lazim bagi Allah dengan tersendiri. Tersendiri. Dia panggil tak ada kena kita giltak, tak ada kita kena menyampai. Maka bagi Allah tersendiri, bakonya kekal, yakni tidak ada kesudahan bagi adanya. Lazim bagi Allah Ta'ala mukhalafatu Ta'ala, yakni pasti Allah Ta'ala menyalahi dan tak serupa. Dan sebut kata Allah Ta'ala terkaya, maka sabit dengan tersendiri. Arti kita tak ada kena letak, tak ada kena kita tak. Bagi Tuhan Adam kan, tak. Ia jadi tersendiri, terikut dengan sendiri. Qiyamuhu Ta'ala binafsi. Allah Ta'ala ada secara dia. Apabila sebut kata Allah Ta'ala kaya, wahdaniyah tu maka sabit sendiri. Sebut atas demo ni, jadi gapo? Jadi tok meneh. Dia kena ada perkara melazimi. Satu, dia kena sopan, kena ada mohon, kurang-kurang. Lepas tu dia tak ada salah dengan buku buku dadah, dia tak salah dengan kaja. Baru dia boleh jadi lah. Jadi tok meneh. Dia ada syarat-syarat dia. Maka syarat bagi Tuhan yang kaya ataupun ketuhanan orang yang bersifat dengan Tuhan ni, maka lazim bagi dia sifat-sifat yang tersebut terikut bagi dia selalu dah. Dia panggil ketuhanan. Apabila seorang Tuhanan, bahasa Arab panggil uluhiyah. Seorang yang bersifat dengan uluhiyah. Apa ketuhanan? Maka perkara yang terikut bagi dia wujud, qidam, baqa, mukhalafatu Ta'ala, qiyamuhu Ta'ala binafsi dan wahdaniyah. Dan pula lazim daripada istighna ni, Tuhan tu kena ada kudrat, Tuhan kena ada iradat, Tuhan kena ada ilmu, Tuhan kena ada hayat. Ni perkara yang lazim. Supaya juga misal kita tahu. Kita buat bandingnya apa? Misalnya, dah. Sebut, tengok. Kata gagak. Gagak dah. Maka lazimi. Baginya hitam. Dan sebut kata kita misal. Sebut kata kapas. Lazimnya kau. Lazimnya apa? Putih. Dah. Putih. Dah. Kemudian kita tahu ni perkara yang melazimi. Ni perkara yang melazimi bagi makhluk ni. Sebut kata kagak. Perkara yang duk tikir turut, perkara yang duk terikut. Hitam. Gagak hitam. Lepas tu ada mata ada gagak putih. Hak tu jeli dah tu. Hak tu jeli. Dan apabila sebut kata kapas, perkara melazimi dia putih. Banyak orang panggil lazim. Sebut kata Allah kaya, maka lazim bagi dia ada yang sebenar, ada yang sejati, ada yang sungguh. Apabila sebut kata Allah Ta'ala tu kaya, maka lazim bagi Allah Ta'ala tu apa dia? Ialah kekal dan sedia dan menyalahi ia daripada makhluk ini. Perkara yang terikut dengan sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada istighna. Walaupun kita tak terbilik, maka benda tu melazimi siap-siap dah bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya tak? Sebut kata, orang alim lazim bagi dia sifat-sifat Rasulullah, sifat-sifat bagi al-anbiya. Sebut kata alim lazim bagi dia tu ilmu yang banyak. Dah kan? Sebab tu orang ni nak boleh panggil lapak alimun, alamah.
Makna perkara lazim bagi dia, oh ngajar pun sedap, kitab gapo ikut mari boleh baca. Ha tu orang panggil kaum lazim. Gara ngajar sedap. Ngajar boleh mengajar belaka, tasawuf, fiqh, usuluddin, lagi pula nahwu, sarah, boleh. Ha tu orang panggil perkara yang tiket turut bagi yang alim. Yalah. Ha tu gitu lebih kurang kamar dikata wallahu alam kau kita pula. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak lusa dah. Buka ni dulu. Dah setengah daripada gapo perkara yang dikhabar dan diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah setengah daripada yang dikhabarkan wajib kita percaya akan qada. Ha ni dia bercara masalah usul kat sini pun, tapi masa ni kita dah ada bercara sangat lagi, tak ada masuk bab fiqh lagi. Orang panggil bercara masalah nah. Ha dah orang panggil bercara hal ni dulu. Ha pegangin. Dan setengah daripada yang dikhabarkan, yakni khabar oleh Nabi dan pula Rasul ni, wajib kita percaya akan qada. Ha, qada. Apa makna qada? Yakni kelulusan Allah. Ha, yang Tuhan peluluh di ilmu dia, di azali. Itu mana qada? Apa qada? Yakni Tuhan mempeluluhkan hukum dia pada ilmu dia dan azali. Dan qadar, qadar Allah. Allah Ta'ala takdir. Dia ni baik, dia ni tak baik, dia ni alim, dia ni kaya, dia ni sesat. Tu Tuhan takdir. Apa takdir? Tuhan mensakati. Qada dan qada dan qada ni perkara yang lebih kurang tu qada. Tuhan peluluhkan hukum dalam ilmu dia. Takdir, Tuhan mensakatikan orang ni, atau dia tu alim, dia tu kaya, dia tu janguk, dia tu comel, ataupun dia tu hina, ataupun dia tu mulia. Ha, Tuhan takdir sakat boleh siap-siap pada ilmu dia. Takdir dan qada ni baiknya baik qada dan qadar. Ha, baiknya baik qada dan qadar. Dan jahatnya jahat qada dan qadar. Ha, baik dan jahat tu Tuhan sudah takdir dah. Kata orang ni tubik dunia yang nak jadi karau. Belum pada dia jadi, Tuhan takdir dah, Tuhan tahu dah pada ilmu Tuhan sudah takdir dah. Orang buat siap-siap dah. Siap nak? Yang ni tubik mari, dia ni jadi syakiyun, jadi orang jahat. Yang ni tubik mari, yang ni jadi sa'idun, orang bertuah. Ni Tuhan sudah takdir tak? Tuhan sakat siap-siap dah pada ilmu dia. Pada azali Tuhan tahu dah kata yang ni jahat, yang ni bertuah. Dah. Tuhan sudah takdir. Pasti kita mari pada alam dunia. Kita kena berdoa lah. Mudah-mudah Tuhan nak ubahkan qada dia dan qadar ya. Apa tu qada tu ada dua, ada qada mubram, ada qada muallaq. Kalau qada mubram tak usah minta lah, Tuhan tak ubah dah. Tapi qada muallaq mana Tuhan suruh gantung dengan doa. Sungguh tak dalam takdir Tuhan, kita ni orang jahat. Tuhan qada siap takdir. Tapi dengan sebab sakur doa kita mai duduk atas dunia, kita semaya, kita minta. Lama-lama Tuhan ubah dengan qada takdir itu. Orang panggil qada masalah apa? Qada muallaq, digantungkan dengan doa. Dah. Tuhan ubah jadi qabat. Asalnya kita tu jahat ditakdirkan, tapi Tuhan ubah. Tengok. Qada dan qadar baiknya baik qada dan saat itu jahatnya dan jahatnya jahat qada dan qadar. Qada dan qadar ni kedua-dua hal kaunihima, hal keadaan kedua qada ni sadiraini ataupun sadiraini, keluarlah kedua-dua, timbullah kedua-dua daripada Allah Ta'ala. Semua qadar pelulusan ni daripada siapa? Yakni daripada Allah. Takdir baik dan jahat daripada siapa? Daripada Allah. Pelulusan baik dan jahat daripada Allah. Sakat terbaik jahat daripada Allah. Jangan hudah pada pihak daripada Allah. Tengok weh. Tu dia. Kerana telah mentakdirkan. Kerana telah mentakdir yakni oleh Allah kita. Kerana telah mentakdir, yakni telah mentakdir oleh Allah, mensakati oleh Allah pada azali, pada ilmunya, kebaikan seseorang. Tuhan sudah takdir dah kebaikan bagi seorang, dan kejahatan bagi seorang. Bila Tuhan takdir, bila Tuhan sakati, dulu daripada menjadikan makhluk, belum pada Tuhan jadi makhluk ni. Dulu langit ni ada lagi langit ni. Belum Tuhan jadi, tak ada langit ada tak? Dulu kita kata sebelum pada Tuhan jadi ni. Orang panggil sebelum. Sebelum dari Tuhan jadi langit. Terus daripada surga jadi langit bombing. Langit bombing. Tak ada apa sekarang ni. Kosong ni tak ada. Tak ada langit, tak ada bombing. Lepas tu, Tuhan jadi gapo? Tak ada langit, tak ada bombing. Tuhan jadi mula-mulanya nur Nabi Muhammad. Tuhan jadi mula-mula sekali. Mula-mula sekali. Belum daripada langit dan bumi ni. Tuhan jadi nur Muhammadin. Nur Nabi Muhammad di atas rupa buruk-buruk.
Sebab tu ada satu hadis Tuhan kata, aku tak jadikan jin dan manusia. Dan aku tak jadikan langit dan bumi. Melainkan sebab aku jadi Nuk Nabi Muhammad. Sebab orang panggil kedebel Nuk Nabi Muhammad jadi langit dan bumi, jadi arash ilahi qalam dan lauhil mahfuz. Tapi kalau tak tersebar, orang panggil tak mulia, tak kedebel Nuk Nabi Muhammad, Tuhan tak jadi langit dan bumi kita semua dan arah ilahi. Nak yak tak kedebel dan hebat Nabi Muhammad, Tuhan jadikan langit dan bumi arash ilahi qalam dan lauhil mahfuz. Tapi belum pada tu, Tuhan tak ada jadi gapo. Mana kata belum pada Tuhan tak ada jadi langit, tak ada jadi arah, tak ada jadi lauhil mahfuz. Tuhan takdir siap-siap ada kata demo ni nak tubik dunia sikit lagi, dia nak aling. Dia ni nak tubik sikit lagi, dia nak kaya. Demo ni seorang gini nak tubik sikit lagi, dia tu jangok. Seorang ni tubik sikit lagi, dia mulia. Seorang ni tubik sikit, dia sesak. Seorang ni keluar pada dunia sikit lagi, dia tu jadi orang hina. Ataupun dia orang susah. Ataupun dia tu kaya berdengung. Ning Tuhan sudah takdir akan jahat dan baik-baik dan jahat ni belum daripada Tuhan jadi makhluk-makhluk ni lagi. Ngapa makhluk? Langit makhluk benda Tuhan jadi. Bombing Tuhan jadi. Belum pada Tuhan jadi, tapi dalam ilmu Allah sudah qada dah. Sudah peluluh dah. Kata ya ning nak mulia, sini nak jadi goning, ya ning nak aling, ya ning nak jahil, pas sini nak jadi syarikat besar, sini nak jadi demo, sini nak jadi lotas. Tu orang panggil dalam ilmu Allah sudah sudah letak siap-siap, sudah peluluh siap-siap, sudah sakat siap-siap, belum daripada jadi makhluk ni lagi. Kita kena yakin tak? Kita kena terima. Orang mukmin kena beriman dengan benda gaib. Lepas tu kena reda dengan qada dan qadar Allah. Siapa dia tak reda dengan qada dan qadar Allah, Allah Ta'ala suruh dia tu carikan Tuhan yang lain daripadanya. Suruh tubik. Tuhan hamba kita tubik daripada langit dan bumi dia. Kita nak cari mana bumi langit? Tuhan yang buat. Lepas tu Tuhan kata, mu tubik daripada langit ku. Mu tubik daripada bumi ku. Moga mu tak berimeh. Mu tak percaya dengan qada dan qadar ku. Kita kena berimeh dengan qada dan qadar Allah, baik dan jahat tu semua tu dari Allah. Dah. Tuhan takdir belum pada jadi langit bumi lagi. Apa tu duk kaluknya? Apa belum tahu Tuhan jadi langit, jadi arah. Apa Tuhan duk mana? Pak duk kata duk tak arah tu. Tuhan duk mana tika tu? Tuhan tak ada jadi. Apa benda ni baru ni? Arah pun baru, qalam pun baru, lauhil mahfuz pun baru, sidratul muntaha pun baru, langit 7 lapis pun baru. Lepas tu Tuhan jadikan Nur Nabi. Apabila jadikan Nur Nabi tak berupa burung merak. Nur Nabi tu malu, maka titik peluh. Kata setengah jadinya qalam, kata setengah jadi lauhil mahfuz. Tu kita tengok dalam Qisatul Anbiya. Tu dia. Dah. Dan lagi katanya, tengok lagi. Dan dulu daripada menjadi makhluk dan segala kainat itu. Segala kainat. Apa kainat? Yakni segala makhluk itu. Murad dengan kainat, ni makhluk-makhluk. Orang panggil ibarat dengan kata kainat. Hak tu lah je dengan makhluk. Tengok. Kainat dengan makhluk tu lah. Tengok. 3 lapah. Nah, tengok. Mula-mula mari pada mungkin. Mungkinat. Lapah pertama ni lapah pertama. Mungkinat. Yang kedua lapah apa? Makhlukat. Makhluk. Yang ketiga apa dia? Yang ketiganya kainat. Ini orang panggil apa? 3 lafaz yang berlainan. Orang panggil tafannun fil ibarah. Yakni berlainan pada cakapan, berlainan pada tuturan. Hak ni tutur kata mungkinat, benda-benda mungkin. Yakni benda harus ada, harus tak ada. Kalau Tuhan nak buat, jadi. Kalau Tuhan tak buat, tinggal tak jadi. Makhlukat, yakni benda sudah ada. Mana benda sudah ada? Supaya kita sudah ada ni, Tuhan sudah jadi dah. Sebab tu panggil makhlukat. Benda yang sudah jadi. Maka di antara makhluk dengan mungkin, ia ada umum khusus. Tiap-tiap makhluk dikata mungkin. Bukan semua mungkin dikata makhluk. Dan kainat ni benda yang ada. Benda yang ada. Benda yang sudah ada. Siapa dia? Kita ni lah. Kalau dia makhluk dengan kainat, hak tu lah. Tapi arti di antara makhluk dengan kainat dengan mungkinat, ni ada tafsir yang huraian berlebih kurangnya. Tapi nak benda tu lah kak. Mungkin benda yang sah ada, benda sah tak ada. Kita ni, dulu kalau Tuhan nak buat, boleh. Tuhan nak tinggal tak sewa pun boleh. Tuhan nak buat anak kita lagi kaya, boleh. Nak wibi ni, boleh. Ni orang panggil benda mungkin. Kemudian mungkinat, kainat, makhlukat, tafannun fil ibarah. Orang panggil berlainan pada cakapan, pada tuturan. Tapi makna tu sah saja. Tengok lagi. Dan segala kainat itu, kainat yang makhluk benda yang sudah ada, makhluk benda yang sudah jadi. Tuhan sudah jadi dah. Kainat benda sudah ada dah. Supaya kita semua ni dengan qada Allah, dengan qada illah. Kainat tu dengan qada Allah. Dengan hukum Allah, dengan pelulusan Allah pada azali. Dan qadarnya qadar Allah, yakni sakat Allah. Benda ni nak ada besar. Sini ni ada tek. Misalnya kita tak. Sini jadi tu. Tengok sikit tak ada gini.
Pemoh kita tak ada. Tapi sikit lagi tu, rongkang kerajaan tu ada dah. Ambil daripada Negeri Bakok, Negeri Sabah, Kota Baru, sini ada Big C sikit lagi. Ada dengan Lotah sikit lagi. Tu dalam rancangan bagi kerajaan. Tapi Tuhan tu tahu bila? Tahu belum ada ni. Nak jadi sini Lotah, nak jadi sini Big C, nak jadi demo ke? Tuhan tahu dah pada ilmu dia. Belum pada benda ni nak berlaku lagi, Tuhan tahu dah. Kamu di benda yang berlaku dan hasil semua ni, semua itu dengan qada, dengan pelulusan, dengan hukum Allah, dengan takdir Allah. Halus besar, nak jadi umah tel, nak jadi umah pitu, nak jadi umah caksan, nak jadikan masalah briksi, nak jadi demo, semua ini Tuhan sudah sakat siap so pada ilmunya. Dan kita kena yakin tu, kita kena beriman. Dan iradatnya, iradat Allah, dengan sebab iradat kanau, yakni sengelai Allah. Bukan makna kata orang paksa, hei tu muat langit dah, mu tak lama aku tibuk mu dah. Tak. Ada orang paksa tu kan? Tu muat langit. Mu tak lama mu tak langit aku berdiri miling. Ada orang paksa tu garing gak. Allah masya-Allah. Zuk Tidur ngah gerak. Tidur tak ngah gerak ni. Duk ngigam apa? Ngigam bidadari lah. Tuhan buat sana itu dengan kanak dia, dengan sengelai tak ada orang paksa. Apa kita kadang-kadang paksa, apa mu kita paksa. Weh, mu nikah dengan dia tu deh. Mek kening dengan dia motor. Mek tak say, mek kita tak kena. Mu tak say, mu ngaku sekat ni. Mek kita tak. Kita dak kena dia monung, dak kena lain, dak kena dia, dak kena nu. Gapo dia? Nu, nama apa? Suze. Nama Syuzah kena tu. Ataupun Nurizan. Kita kena Nurizan. Mak kita nak win dengan Salma tapi umur. Dia tahu mau nikah dengan Salma lah. Aku tengok Salma ni budak bagus lah. Rupa tak comel apa pun kena dia. Rupa dia tak ada penting mana. Akhlak dia jangan. Akhlak dia comel. Sejuk mata timuk tengok ke akhlak dia. Tak amuh meh oh. Tak amuh. Kamu tak kena. Moga dia ada Nurizan dah nu. Deh. Ataupun dia ada dah nu. Fatmawati. Fang yo tak say. Mu yo kata mu tak say, mu tak say mu ngaku cuk kat ni. Harta sikit abuk tak leh kah mu ku tak wi. Kalau tak nikah dengan Salma ni. Kita pun dengar banyak tangan tadahi. Ni tangan tadahi tak awak pun nak tuju mu nak diri. Ya. Tu orang panggil paksa, buat dengan paksa gi tak ada roh mu kata tu nikah gitu kan. Seolah kata nikah tu tubuh badan ya duk dengan apa? Duk dengan Salma tapi cai yo kat Nurizan. Tuอยู่กับคนนี้แต่ใจมาอยู่กับคนอื่นni serabut kau ni. Jiwa duk dengan orang lain, tubuh badan tidur itu supaya kayu ampuh tu. Tunggu kayu. Pasal Salma tanya dengan Nobel tak ada bergerak posnya. Tak ada cuik, tak ada apa. Muka je tak ada kena sebab mak dia paksa. Ni dia paksa tu tak ada paksa betul. Hari. Tu tak ada buat dengan paksa, tak ada buat dengan sengelai tu dengan sengelai tu dengan iradat tu nampak tak? Ni nampak. Misalah tu dah nampak ke budak-budak ni nera celak antara. Tu dia tengok lagi. Dengan iradat dan segala pekerjaan yang baik dan jahatnya sekaliannya perbuatan baik dan jahat ni. Deh. Semua ni daripada Allah Subhanahu wa taala. Ni atas jalan kita i'tikad ahli sunnah wal jamaah. Semua baik dan jahat itu daripada Allah. Itu keluar daripada Allah. Muassid orang yang mengkesan menjaksa ialah Allah. Tapi kita buat jahat, kita nak bahasa Tuhan tak leh nah. Orang panggil su'ul adab. Orang panggil jahatnya perangai kita dengan Allah. Misalnya kita duk buat genan tina, bawa tina lek belakang. Pada mata gana bawa tina ni kerjaan Tuhan ni. Boleh tak? Tak boleh jahat ada. Tapi hakikat sebenar semua tu mengkesan tu Allah. Tapi kita nak pergi bahasa perbuatan pada Allah tak boleh jahat ada panggil. Tak? Nak timbul, nak asif kau tu semua tu Tuhan gerak geri. Kalau Tuhan tak gerak geri tak jadi tu, tak jadi tu. Dah. Segala pekerjaan yang baik dan jahat itu sekalian yang baik dan jahat daripada Allah. Hal keadaan dua daripada Allah Subhanahu wa taala dan ialah siapa dia? Allah Taala itulah. Dan ialah Allah yang menjadikan yang elok, yang keji. Yang elok dan yang keji. Semua daripada Allah. Yang elok mana? Oh dia ni janguk dah kita tahu. Janguk putih. Muka wujud telah. Kita tak kalau jatuh ke muka wujud telah tua tinggi.
Kalau tino kau muka comel bujur telur dah. Muka cepuk ni. Mata nak sabung tak sabung. Nah, pinggir cekik kena jalan kat lo. Jangok. Pak Jatan jangok lo. Nampak handsome dia. Nampak hebat dia jangok. Sore lagi, Allah, aku nak tengok tak boleh dengan patah koli. Nampak nak lebih patah dia pun kau dia lagi. Baik dan keji itu daripada mana? Daripada Allah. Kadang-kadang orang kita tengok tak boleh tengok. Muka ni tak butuh. Supaya dengan bukit dah. Buka ni. Ya masa muda-muda ya jadi nyakit orang awal. Penyakit awal tu pas dia kena ujian. Pas kena ujian muka dia tu supaya dengan bukit gutuk tu. Tuan hitam muka berutuk, bibir mulut tebal. Jumpa malam lagi nampak baju aja. Kuduk kata tu kena ke orang ni. Kenapa? Gari baju. Anu dia tahu dah tapi baik janguk comel daripada tu. Tuhan nak suruh kita mikir. Tuhan boleh buat lah kalau janguk pun boleh, nak wi comel pun boleh, nak wi orang akhlak molek pun boleh. Semua tu daripada Allah. Pasti kita lah kena bersyukur. Apabila Tuhan jadi janguk ku alhamdulillah. Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang kena janguk boleh tok lelaki hudah. Bini janguk lah putih semua tengok kulit lebih pada darah lagi. Tok lelaki supaya santong. Laki bokok dah tok lelaki. Pas ini Tuhan nak wis serga kau bini dengan mudah kenapa? Bini saat ni tengok tu lelaki je tengok kan Allah dah tu lelaki ku ni tapi tanah. Ya tak alhamdulillah baik. Oh kerana kita tengok ben ni sungguh kata rupa tak ada lah mana. Tapi hati ben ni lah supaya dengan ahli syurga. Tak apalah adik nah ni nak sobat. Boleh soga boleh masuk syurga sebab adik nah ya sobat dengan tok lelaki ya tua, tok lelaki ya hudah, lelaki bokok ya sobat. Lek bini lah katalah tu lek tok lelaki alhamdulillah nah aku syukur aku ni tak ada janguk belakang bokok lagi perut boya ni. Tapi aku boleh kemudian janguk lah alhamdulillah. Alhamdulillah. Ni kita kata siapa dia ni? Hang gini kita kata mudah-mudahnya kita kata tajri itu je bersyukur. Jininya janguk. Tu boleh dua ni. Bining boleh masuk serga buku ya sobat tok laki-laki bokok perut boyang putih hitam. Lagi tok laki boleh masuk serga sebab ya bersyukur dengan Allah Taala sebab tu bining dia janguk alhamdulillah. Ni dua-dua ni kena timbang. Banyak dah. Kadang ada jatuh janguk, tino huduh. Buat tengok. Saya buat ini ni. Cuma kita mikir. Jatuh ke tak ada gamuk. Tino tu Allah. Lebih pada bibah lagi. Kita tak ada. Lebih pada bibah. Nah tengok diri. Kita tengok dua ni lah. Tak lagi. Gano jadilah ni. Jatuh tu. Supaya mata tak ada. Ano, tengok tak mak. Oh, mu tak tahu kata ku ngayo ke mana. Patut tengok-tengok dah. Tok lelaki mau 35. Bini umur ni pula. Kasih dah lelaki tu. Nah panggil dia dek lagi hak dengan 10 tu. Dia yak tu jadi dak kita mikir. Alhamdulillah pada dulu. Tu banyak ni. Tok lelaki muda bini tua. Tok lelaki janguk bini hudah. Mikir. Apa dia boleh bini janguk tu alhamdulillah nak masuk syurga. No nang ni ramah. Alhamdulillah nang. Pak hudah yang ni boleh bini janguk. Lepas tu buat janguk kena boleh nah bini hudah sikit. Tu dia. Boleh ni janguk sobat Allah kerana bini ku ni teruk ni. Tapi sobat alhamdulillah buat analah tu hatak semua itu. Ayo sobat masuk surga aku tu. Tu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ini satu fasal wa yustahabbu ma'al musafahati al-bashashatu bil wajhi wad du'a'u bil maghfirati wa ghairiha. Dan disunatkan al-musafahah ma'al musafahati serta kita berjabat saleh. Al-bashashatu bil wajhi nampak manis dengan muka. Ini manis muka. Ketika kita berjabat saleh tinggal kita mau jabat saleh kita ni kita Allah senyum dia. Jika jabat saleh kena nampak manis ke muka weh. Hari. Syari, ni pun bila jumpa jabat saleh dengan orang tua wi tak wi duit 200. Allah kau. Tak leh. Sunat kita jabat saleh misal orang tua wi duit sikit duit banyak pun pak sahabat saleh pak Allah alhamdulillah mek nah boleh nyok ni alhamdulillah mek pun kok banyak ni. Mek ya tak jadi semua ribu ni dia. Tambah satu lagi. Dah tambah 200 lagi. Yang jabat saleh dengan senyum kucuk mek popak dakak mek Allah masa saya ke mek dah dunia tak ada dah bang. Manis muka. Makna kata dia jabat saleh kena manis muka, sunat manis muka. Kok ni kadang muka berkerut semua tak boleh kena jadi muka manis tik ni. Ngaduklah suka-suka semua. Suka koda-koda lah. Ni duk kena ngepuk semua. Mata gitu. Munuk kita ke orang kan.
Pas pok duk back ni derah tua. Pok duk kriak semua derah tua. Muka derah berubah. Nampak derah tua. Orang kita kena duk selesai semua kena play wang duk ya dah. Walaupun serabut kena duk dari yang dari serabut sangat. Salah pagi lagi assalamualaikum. Ko salam. Apa wis senyum. Khabar dah apa dah. Senyum. Ha ni. Sunat bagi orang yang nak berjabat salah kena senyum muka. Mana muka lagi pula? Wa du'a'u. Dan sunat dia berdoa ketika dia berjabat salah berdoa. Doa mana? Bil maghfirati, dengan minta keampunan wa ghairiha. Kita jabat depan Allah, Allahumma ighfir lahu ataupun Allahumma ighfir laka. Allahumma ighfir laka. Hei Allah, minta ampunlah bagi seorang ni, bagi sahiku ni. Allahumma ighfir lahu ataupun laka. Ya Allah, mintalah ampunlah dosa dia. Kalau dosa dia banyak, minta ampun jadi kurang ya Allah. Kalau dia tak baik, minta wibat ya Allah. Kita berdoa bagi dia, minta ampun ketika kita jabat salah. Mula sekali manis muka, yang kedua minta doa keampunan dan lainnya. Minta selamat keluarga ya Allahumma ighfir lahu. Allahumma sallimhu. Hei Allah, selamat dia. Wasallim ahlahu, selamatlah keluarga. Ni sunat ketika kita berjabat salah. Rawaina, telah meriwayat oleh kami fi sahihi Muslimin, di dalam sahih Muslim, an Abi Zarrin radhiyallahu anhu qal, daripada Abi Zar qal, berkata Abi Zar, qala li, berkata bagiku, kata Abu Zar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Abu Zar pergi jumpa dengan Nabi, Nabi ada berkata kepadanya, kata ana, la tahqiranna minal ma'rufi syai'ah. Ada, jangan engkau bila pelekeh, jangan engkau duk mempelekeh, duk menghina minal ma'ruf, daripada perkara yang benar, perkara yang terkenal, perkara yang ma'ruf, syai'an, akan sesuatu. Nabi kata pada Abu Zar, hei Abu Zar, mu jangan duk pelekeh, mu jangan duk menghina daripada perkara yang bakti sesuatu. Misalnya dia mau jabat salah, mau buat jabat salah, kita buat lekeh. Bahkan jabat salah benda ma'ruf. Jabat salah dikata mustahabun, disunatkan dia pada syarak. Syarak serta jabat salah serta kita mani muka dan kita minta berdoa. Patut ada seorang lagi, buat jabat salah, buat berjuruh, ya buat klik pondok baru. Buat pelekeh, Nabi lari Abu Zar, jangan pelekeh benda yang baik itu walaupun sesuatu. Bila orang buat baik, dia paling pelekeh. Pokok kita nak hidup pondok. Dia mengatakan setengah-setengah. Buat berjuruh, ngaji pahari, nak pahari. Kita tengok budak ni. Jadi banyaklah tu pokok kita. Kau duduk dulu kan, kau duduk main sorak bapak cung kalau tak ada biar apa. Ngah luar ke sapok cari kepala lutut, dia pun tak tahu tepa mak henang bunda sepak lah tu dah. Dalam kita mungkin depan cung tak ada pion ni kata apa. Mak nang dagi pelak mak yan itu baik daripada panggetah daripada pak cung dek nu. Sipai nak pergi pondok cukup kepala. Nampak jo. Nak juruh pahari. Ku duk tahu dah perangai yo. Lagu tu. Ni kita duk pelengkeh benda-benda baik nak hidup pondok ni kita pelengkeh benda makruf ni. Jabat salah benda makruf, jangan pelekeh. Nabi katanya, walau an talqa akhaka biwajhin taliq, jikalau bosa bertemu engkau tu bertemu, engkau pergi berjumpa, akhaka akan saudara engkau tu, engkau berjumpa biwajhin taliq, dengan muka yang manis. Kalau kita pergi bertemu dengan sang kita manis muka weh, ni berjumpa dengan saya muka keruk saya temu jadi gana weh. Sesuatu cara aku Musa gaduh ke hamu. Kau mana? Jadi wak arung nak muris. Orang tanya gano, aku tengok muka menampak keruk, jabat salah. Pak Nabi katanya ketika jumpa saudara rumah ni muka. Lepas tu dia pun jawab kau, ciwik kau. Saya juga orang tanya buku pom kau tak ni. Kalau minta kau boleh tolong, kau nak tolong gitu. Yalah, boleh buat persa, aku nak persa, boleh royak, aku nak royak. Gapo jalan-jalan. Dah kau datu dulu. Kami kata wallahu a'lam. Jabat salah dengan keruk ni. Manis muka. Lagi masuk jabat salah berkerung mata. Supaya kucing nak tercai-cai tahu. Salah. Manis muka nah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal 'azimi sultanik. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jannah. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa 'amalin la yarfa' wa dana. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa walhamdulillah. Al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tulis dah. Allahu akbar.